Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 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 Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu. Cik Tak Tukang Masak, Lija, Damia, Amirul Zaidi 878. InsyaAllah kita doakan Nur Antika dapat kerja. InsyaAllah, ya Allah, kurniakanlah kepada Nur Antika kerja yang baik. Selamat pagi semua. Alhamdulillah, lama tak jumpa. Lama kita tak bersiaran. Masya Allah, Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Syukur, alhamdulillah, Allahu Akbar. Ada yang mohon kesembuhan, tapi saya tak dapat baca komen di FB sebab komen di FB tu saya perlu tengok phone lain. Okey, tuan-puan masuk, saling menyapa dulu sama-sama. Saling menyapa, saling mendoakan, bagi salam. Boleh ya? Masya-Allah.
Ni, anda kata anda sampai 5 ya? Menghilang sekejap. Maaf. Okey. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala pujian bagi Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam buat junjungan agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kekasih hati kita, kerinduan kita dan pemberi syafaat kepada kita. Seterusnya kepada seluruh ahli keluarga baginda dan juga para sahabat dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim, ya Allah, rahmatilah dan sejahterakanlah ala sayyidina Muhammad, ke atas penghulu kami, pemimpin kami, Nabi kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi, dan ke atas ahli keluarga baginda, wa sahbihi ajma'in, dan sekalian para sahabat. Muslimin muslimat, dengan kita mengucapkan selawat ke atas Nabi, ahli keluarga serta para sahabat, selawat itu akan kembali semula kepada kita, iaitu ia datang dalam bentuk rahmat Allah ke atas kita, rahmat Allah. Sebab itu yang dimaksudkan dengan selawat adalah permohonan kita kepada Allah, doa kita kepada Allah dengan lafaz Allahumma, ya Allah, salli ala rahmatillah, ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Kerana itulah dalam satu hadis Nabi, barang siapa yang berselawat ke atasku, man salla salatan wahidatan, man salla alayya salatan wahidatan, barang siapa yang berselawat kepadaku, Nabi bersabda, satu kali, sallallahu alaihi asyara salawat, Allah akan berselawat kepadanya sebanyak 10 kali. Yang dimaksudkan Allah berselawat kepada kita adalah Allah memberikan rahmatnya kepada kita. Rahmat boleh datang dalam pelbagai bentuk. Bagi orang yang sakit, rahmat Allah datang dalam bentuk kesembuhan. Bagi yang sedang berduka cita, rahmat datang dalam bentuk sesuatu yang menggembirakan. Bagi yang kehilangan, rahmat datang dalam bentuk digantikan dengan sesuatu yang lebih baik ataupun yang sama apa yang kita hilang. Bagi yang sedang kesempitan, rahmat datang dalam bentuk kelapangan. Dan bila sesiapa yang diuji dengan kekecewaan, rahmat datang dalam bentuk kebahagiaan. Masya Allah, muslimin muslimat. Sebab itu bila sebut rahmat Allah, ia begitu luas. Dan kita sebagai hamba-Nya yang penuh dengan dosa, yang penuh dengan kesilapan yang berulang, dengan hati yang sangat sukar untuk dijaga, rahmat datang dalam bentuk pengampunan Allah, dalam bentuk belas kasihan Allah. Rahmat juga boleh jadi datang dalam bentuk ujian yang boleh menyedarkan kita, lalu kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat, kita dengan manusia pun ada keadaan yang mana kita gunakan kaedah lemah lembut.
Tapi bila lemah lembut tidak berkesan, akhirnya kita akan gunakan kaedah yang tegas. Jika tegas pun tidak berkesan, maka kita akan datangkan dalam bentuk hukuman. Subhanallah, itulah peringkat-peringkat dengan tujuan supaya kita menjadi ataupun orang yang kita nasihat dengan baik, kemudian nasihat dengan tegas pun tak berkesan, akhirnya hukuman. Contoh dengan anak. Subhanallah, dengan tujuan anak itu menjadi lebih baik. Anak itu sedar akan kesilapannya. Begitulah jua Allah dengan kita. Bahkan kita tidak boleh menyamakan perbuatan manusia dengan Allah. Namun untuk kita memahami, umpamanya begitulah. Kan, apabila Allah cuba mengajak dan memanggil kita dengan cara yang lembut, dengan cara yang baik, dengan cara tanpa kekerasan, tapi kita tidak berubah. Kita tidak betul-betul sedar, kita tidak betul-betul insaf. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala memakbulkan doa kita untuk ke syurganya. Allah berikan kita ujian. Kita kan minta syurga. Kita minta apa? Ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus. Lalu apabila Allah melihat kita kurang usaha untuk ke syurga melalui jalan ibadah, melalui jalan taubat, kita kurang usaha. Kita minta syurga dengan Allah. Lalu Allah ingin memakbulkan permintaan kita, iaitu memohon syurganya. Namun Allah melihat keadaan kita yang begitu lemah dalam amal soleh, begitu lemah dalam ibadah. Lalu tidak ada jalan lain untuk memakbulkan hajat kita ke syurga. Allah datangkan ujian. Kerana dengan ujian itu kita sangat bersungguh untuk keluar daripada ujian. Dengan datangnya ujian Allah, kita sangat terpukul dengan ujian dia. Kita sangat sedar dengan ujiannya. Kita terduduk, kita menangis. Kita mencari-cari jalan keluar. Kita mula merasai peritnya, pahitnya dunia ini. Mula kita merasakan cintakan akhirat. Mula kita merasakan akhirat itu lebih indah. Dunia ini begitu menyakitkan. Dunia ini begitu menyedihkan. Akhirnya kita tidak terlalu mencintai dunia, tuan-puan sekalian. Kita mula menanam rasa cinta akhirat. Memang hakikat sebenarnya cinta akhirat penawar segala kesakitan dunia. Sebab itu kita kena belajar Al-Quran, belajar hadis Nabi. Kan baca-baca ayat-ayat Quran berkenaan dengan keindahan akhirat, keindahan syurga, membuatkan kita akan rasa dunia ini tidak ada apa-apa. Dunia ini begitu hina. Dunia ini sangat sementara. Sekejapnya dunia ini dengan kadar kehidupan dunia sehingga akhirat. Dan sekejapnya dunia kita ini, dunia kita sendiri adalah hanya dengan kadar kematian. Subhanallah, Allahu Akbar. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, Masya Allah. Alhamdulillah. Okey, kita nak mula tu mukadimah ya. Sekarang dah hampir 7 suku. Saya faham ramai lagi yang baru nak sesuaikan diri selepas cuti panjang. Saya pun sama nak sesuaikan diri lepas cuti panjang. Tapi cuti bagi ibu-ibu bukanlah cuti. Saya rasa walaupun 10 hari ni sangatlah memenatkan. Bila balik kampung, kalau kami kena bagi 2, Batu Nam dengan Besut. Kejap Batu Nam, kejap Besut, duk ulang alik. Perjalanan agak jauh juga, Batu Nam ke Besut, campur jam dalam 2 jam juga muslimin muslimat. Tapi kami kena bahagikan. Kan mula-mula Batu Nam, lepas tu pergi Besut. Lepas tu balik Batu Nam balik sebelum raya. Lepas tu hari kedua pergi Besut. Lepas dah Besut, Batu Nam balik. Macam tu lah. Dan bila dah lama kan, maksudnya kita bukan dah lama, kami baru balik 2 minggu sebelum. Tapi bila balik kampung, kita nak berikan terbaik untuk ibu ayah kan, untuk orang tua. Maka kita akan paksalah diri kita buat itu, buat ini. Itu yang kata, walaupun namanya cuti, kenapa Ustazah senyap terus, tak ada live langsung? Ada orang marah saya. Ada orang berterus terang dengan saya. Dia kata, Ustazah, bila Ustazah ada live, saya bukan rindu je, saya nak marah. Saya tak nak marah. Lepas tu suami dia ada. Betul tak bang? Ya Ustazah, isteri saya ni kalau Ustazah tak ada live sehari, dia macam nak marah. Dia bukan nak marah macam mana, dia geram. Dia macam tunggu. Kenapa Ustazah tak ada live pagi? Lepas tu dia buka lagi. Sebelum tidur buka. Daripada dia rindu, dia rasa macam geram nak marah. Saya kata, minta maaf puan. InsyaAllah kita cubalah live setiap hari. Tapi bila kesibukan Aidilfitri, bukan sibuk beraya sangat pun. Bahkan tak banyak rumah pun boleh pergi. Tapi lebih sibuk menyantuni orang yang datang ke rumah. Tetamu tanpa henti. Kan, tetamu tu bila tahu
kita ada kat rumah, nak datang jumpa tetamu dekat jauh. Jadi bayangkan ya, satu hari kita layan lebih kurang 100 tetamu contoh. Sebenarnya lebih. Tetamu datang kat rumah kami, kalau di kampung ramai, Masya Allah, lebih dari 100 orang. Saya orang yang tak boleh berhenti daripada ni, sebab orang datang nak ambil gambar, nak jumpa saudara mara, jiran-jiran. Jadi Allah Akbar, sampai ke 12 malam. Macam itulah suasana kalau saya beraya di kampung. Orang kampung pun ambil peluang nak jumpa jiran-jiran kan, saudara mara, macam tu. Jadi memang rasa macam memang tidak mampu nak tak larat nak buat live dan sebagainya. Jadi mohon maaf ya, kita cuti lebih kurang hampir dalam 10 hari. Start daripada Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad. Betul 10 hari, hanya hari Isnin. Masya Allah, Alhamdulillah. Jadi insya-Allah kita akan mula balik ni. Semangat ya. Dan saya faham ramai yang baru anak nak pergi sekolah balik. Ada yang ibu bapa baru nak masuk kerja balik. Semua kelang kabut. Saya pun kelang kabut. Pagi ni anak-anak nak pergi sekolah kan, lepas cuti dah 1 minggu lebih, 10 hari ni. Masya Allah, Allahu Akbar, mencabar. InsyaAllah muslimin-muslimat, seperti biasa kita nak mula dah ni. Siapa yang tengah drive, tengah kelang kabut, tudung tak betul, kasut entah ke mana kan, masuk je dalam kereta dah lewat ni, tengok-tengok sampai slipper je. Saya faham sangat situasi tu. Saya pernah bekerja sebagai kaki tangan awam kan. Anak-anak kecil di sekolah ni, anak kami 7 orang semua pergi sekolah. 7 orang semua kena ke sekolah. 7 pergi sekolah. Jadi saya faham sangat kelang kabut. InsyaAllah kita nak mula dah ni, muslimin-muslimat. Boleh ya, sambil-sambil tu kita sama-sama membacakan Al-Fatihah, kemudian 10 ayat awal dan akhir surah Al-Kahfi. Kemudian kita akan sama-sama membacakan Asmaul Husna. Subhanallah, sekejap, ini gelap sikit. Okey, betul lah. Okey, gitu. Okey, insyaAllah. Baik, line. Ada yang marah ke ni? Line benda dah tahu diulang, benda tak tahu banyak tak jawab. Benda dah tahu diulang. SJ Property kata, baik live lain, benda dah tahu diulang, benda tak tahu tanya tak jawab. Okey. Bercuti macam malah pula nak bekerja, betul. Saya mau menikah. Tak apa. Sebenarnya saya bukan live saya bukan live soal jawab. Kedua, sebenarnya soalan-soalan, kalau tuan-puan follow FB page Ustazah Asma, banyak soalan yang ditanya di FB kita jawab dalam bentuk tulisan. Sebab apa jawab dalam bentuk tulisan ni lebih selamat. Kalau siapa selalu follow, saya sendiri bersama tim penyidikan selalu memilih soalan-soalan di FB ataupun di TikTok untuk dijawab dengan secara ilmiah. Satu lagi, ketika saya live, saya tak sempat nak baca soalan. Soalan banyak terlepas. Laju komen. Cuba tuan-puan tengok. Jadi, banyak juga soalan terjawab. Itu saya suka respon tuan-puan sekalian. Contoh, ada ramai yang respon yang kata, Ustazah, Alhamdulillah persoalan saya terjawab dalam kuliah Ustazah pagi ni. Sebab itu kena sabar dan dengar. Kadang-kadang saya nampak soalan tu, saya akan jawab di tengah, di hujung dan sebagainya. Kedua, sebab itu kadang-kadang guru-guru selalu pesan, kita kena rajin hadir majlis ilmu secara istiqamah. Bahkan antara banyak juga soalan-soalan tuan-puan ditanya, saya dah jawab banyak kali. Pasal hukum hakam, pasal fiqh, saya dah jawab banyak kali dalam kuliah sebelum ni. Jadi siapa yang baru hadir dalam sebulan 2, sedangkan saya dah buat live dah 3 tahun lebih, mungkin anda dah tak jumpa. Banyak soalan, terutamanya bab fiqh, dan kita selalu juga buat kuliah fiqh khas berkenaan dengan solat lah, apa-apa semua. Jadi macam tu lah. Kadang terdetik tiba-tiba dijawab. Gitu. Nak tanya cara nak kekal istiqamah. Contoh ini soalan paling banyak ditanya. Nak kekal istiqamah. Dan saya dah banyak kali jawab. Macam tu lah. Bayangkan ya, kalau saya selalu menjawab soalan yang ditanya, kehadiran ribu kan, macam sekarang 3,000 lebih. Semua orang ada persoalan. Akhirnya kita tak mampu pun nak jawab. Jadi kita buat pengajian kuliah berkitab kita seperti biasa. Subhanallah. Kemudian insya-Allah kita akan menjawab. Kita akan dapat jawapan.
Subhanallah. Kadang-kadang tu kan memang kita kena sabar. Orang marah. Saya tahu. Kadang dia marah tu, dia bukan sakat marah tu. Dia sebarkan kemarahan dia pada orang lain juga. Dia marah kan, kita tak jawab soalan dia. Lepas tu dia komen kan. Jadi dia sebarkan kemarahan dia tu pada orang lain. Lepas tu dia pun akan tarik orang-orang yang sama dengan dia, yang sama-sama marah. Kadang tu bukan secara live je, di luar live pun dia marah juga. Subhanallah. Jadi kita tak ada masalah. Saya dengan tuan, saya dengan puan tak ada masalah. Saya dengan yang marah tu kita tak ada masalah kan. Kita kan tak pernah jumpa, kita kan tak pernah ada apa-apa masalah. Jadi kita cuba jangan create sesuatu yang boleh menyebabkan kita bermasalah. Macam itulah ya, muslimin-muslimat. Okey, jom kita mula. Al-Fatihah dulu, 10 ayat awal dan 10 ayat akhir Al-Kahfi dan Asma'ul Husna. Kita ni kuliah Riyadhus Shalihin ni siri yang ke 145. 145. Bayangkan ya, 145 dah kuliah kita ni. Jadi dah banyak dah benda. Okey, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم سبحان الله ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Wahai Tuhan kami ya Allah, atina, kurniakanlah kepada kami min ladunka, daripada sisimu ya Allah, rahmatmu ya Allah, wahayyi lana, dan sempurnakanlah bagi kami min amrina, dalam urusan kami, rasyada, petunjukmu yang jelas. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Kita akan baca 10 ayat yang terakhir surah Al-Kahfi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا
الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فهبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. Cepat. Allahumma salli ala Karim. Semua lewat hari ni. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Sarah, elok sikit ni. Bismillahirrahmanirrahim. Elok sikit. Ni. Waalaikumsalam. Hai, masya-Allah. Macam saya kata muslimin-muslimat, saya pun kelang kabut pagi-pagi. Tapi sebab hari Isnin telah lama cuti kan, memang lambatlah semua anak-anak. Semua lambat. Dah bersiap awal tu. Tapi yang si kecil Incomel tu, 2 orang lagi yang kecil. Semua 7 orang, 7 semua pergi ke sekolah. 3 di sekolah menengah, 2 di sekolah rendah. 2 lagi yang kecil tu di Tadika. Tadika. Yang 3 tahun lebih dengan 2 tahun lebih dengan 4 tahun lebih, itu Tadika. Tapi yang saya ni tengah kuliah ni, duk dengar menangis 2 orang tu. Yang Tadika tu kan biasalah lepas dah 10 hari cuti, dia tak nak mandi, dia tak nak itu. Jadi sebab itu si ayah ni, ustaz ni, di sebalik tabir ni sangat kelang kabut. Kejap datang sini, kejap pergi dekat anak, kejap gitu, kejap gini. Macam itulah suasananya. Kalau siapa yang tanya, ustazah anak-anak siapa yang jaga, kami jaga sendiri. Ada pembantu ke duduk kat rumah? Tak ada. Memang jaga sendiri. Cuma sekali-sekala tak sempat, bukan sekali-sekala lah, bila tak sempat nak uruskan hal-hal rumah tangga, hal-hal rumah kan, apa semua, masa tu memang minta tolong, minta bantuan lah. Kita upahlah orang supaya bantu kemas. Bukan kemas apa, kita memang kemas selalu, tapi benda-benda yang leceh-leceh, remeh-remeh tu kan. Jadi begitulah suasananya. Saya seorang ibu sepenuh masa lagi. Anak-anak masih kecil. Yang sulung tingkatan 4. Dan yang kecil ada 2 tahun lebih. Macam itulah. Jadi pagi ni tak sempat nak salam siap-siap. Jadi dia nak pergi sekolah, dia nak salam. Maaflah mencelah ketika kuliah. InsyaAllah besok akan kembali semula sebab kembali kepada rutin. Sebelum pukul 7 semua dah settle. Biasa sebelum pukul 7 dia orang dah gerak. Dia orang pergi dengan van. Sebab kami tak sempat hantar. Kalau kami pergi hantar, memang tak sempat untuk kuliah ni. Jadi sama-sama memahami, kita saling kelang kabut. Saling memahami. Kadang-kadang nampak ustazah macam tak ready. Memang tidur malam tu lewat tu sebab apa? Banyak sangat urusan di rumah ni. Urusan anak-anak, urusan macam-macam. Jadi daripada luar rumah yang sibuk, kembali ke rumah yang sibuk. Ustazah macam mana? Ustazah urus masa. Memang kelang kabut. Kehidupan ni dipenuhi dengan terkejar-kejar.
Lepas selesai satu urusan kepada satu urusan lain. Lepas satu urusan ke urusan yang lain. Lelah tak hidup macam tu? Alhamdulillah. Sebab saya rasa kalau saya tak penuh dengan segala urusan, saya bimbang saya buang masa. Masa yang kosong adalah sangat bahaya. Sebab ia boleh merosakkan kita. Bila masa terlalu banyak yang kosong, kita boleh banyak buat perkara yang leka. Saya bekerja keras. Bekerja kuat dan bekerja keras. Untuk banyak perkara. Jadi, mungkin saya adalah orang yang bukan untuk cari santai-santai. Kehidupan bukan santai. Kehidupan yang sangat dipenuhi dengan kehidupan yang bekerja keras. Buat sesuatu mesti bersungguh-sungguh. Barulah kita boleh menaiki anak tangga kejayaan. Mesti bersungguh-sungguh. Tak apalah kita mati dalam keadaan kita lelah dan penat di dunia. Tak apa. Masya Allah. Okey. Kita akan sambung ni. Muslimin-muslimat. Last. Asma'ul Husna. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nas'aluka ya man huwallahu alladhi la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Al-malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar al-mutakabbirul khaliqul bari'ul musawwirul ghaffar al-qahharul wahhabur razaqul fattahul alim al-qabidul basitul khafidul rafi'ul mu'izzul muzilul sami' al-basirul hakamul adl al-latiful khabir al-halimul azim al-ghafurul syakur al-aliyul kabirul hafizul muqit al-hasibul jalil al-karimul raqib al-mujibul wasi'ul hakimul wadudul majidul ba'isul syahid al-haqqul wakil al-qawiyul matin al-waliyul hamid al-muhsil mubdi'ul mu'id al-muhyil mumitul hayyul qayyum al-wajid al-majid al-wahidul ahadul samadul qadirul muqtadirul qaddimul muakhirul awwalul akhir al-zahirul batinul walil muta'alil barut tawab al-muntakimul afu ra'uful malikul mulki zul jalali wal ikram al-muqsitul jami'ul ghaniyul mughniyul mani'ud dar al-nafi'un nurul hadil badi'ul baqi al-warisur rasyidus saburul ladzi laysa kamislihi syai'un wa huwa sami'ul basir. Allahumma salli afdala salati ala as'adil makhluqati ka sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa dada kalimatika kullama zakaraka zakirun wa ghafala an zikrihil ghafilun. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Masya Allah, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Terima kasih di atas segala doa yang diberikan. Masya Allah, antara doa ringkas yang kita boleh amalkan setiap hari. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Dan aku mohon perlindungan daripadamu ya Allah daripada syaitan yang direjam. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan namamu ya Allah yang maha pemurah lagi maha pengasihani. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala pujian bagimu ya Allah, Tuhan yang mentadbir sekalian alam, Tuhan yang mentadbir diri kami, Tuhan yang menguruskan segala urusan kami ya Allah, Tuhan yang menentukan segala ketetapan untuk kehidupan kami, Tuhan yang memberi keputusan untuk hidup kami, Tuhan yang telah merencana sekian lama untuk kehidupan kami. Dan tugas kami wahai Allah sebagai hamba-Mu ya Allah adalah mentadbir ataupun menguruskan segala takdir-Mu ya Allah. Ya Allah, sesungguhnya takdir untuk diri kami dan kehidupan kami, takdir untuk diri keluarga, untuk pasangan, untuk anak-anak di luar kuasa kami, di luar pengetahuan kami.
Kami hanya mampu mentadbir takdirmu ya Allah, iaitu menguruskan apabila perancangan dan ketetapanmu itu berlaku ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, di pagi Syawal, 8 Syawal yang mulia ini ya Allah, setelah sebulan Ramadan, kami bertemu kembali di dalam majlis ilmu ini ya Allah. Lapangkanlah hati kami, tenangkanlah hati kami, berikanlah ke dalam hati kami sangkaan-sangkaan baik, doa-doa yang baik, dan keluar daripada lidah kami kata-kata yang baik, doa-doa yang baik ya Allah. Daripada hati yang baik ini terbitlah pandangan mata yang baik, yang tidak melihat keburukan, tidak melihat aib, tidak mencari-cari kesilapan manusia ya Allah. Manusia tidak akan pernah sempurna ya Allah. Yang sempurna manusia, yang sempurna hanyalah makhluk-makhluk syurga-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Fatah, ya Alim, bantu kami memiliki pandangan mata yang baik, telinga yang mendengar sesuatu yang baik, dan apabila mendengar sesuatu yang tidak baik, maka kami dapat menapisnya, dan kami tidak memasukkan apa yang tidak baik itu ke dalam hati kami ya Allah. Ya Allah, berikanlah kedua tangan kami juga baik ya Allah, agar menekan dan men-scroll dan juga menuliskan yang baik-baik ya Allah. Ya Allah, berikanlah kedua kaki kami ini kedua kaki yang baik, yang melangkah ke tempat-tempat yang Engkau redha ya Allah. Kedua kaki ini sangat suka melangkah ke majlis ilmu, sangat suka melangkah ke rumah-Mu ya Allah, di masjid-masjid-Mu ya Allah. Dan kedua kaki ini melangkah mencari rizki-Mu ya Allah, supaya di akhirat kelak ketika kedua kaki ini berbicara di hadapan-Mu, bercakap di hadapan-Mu ya Allah, ia menjadi saksi bahawasanya kami telah menggunakan kedua kaki ini melangkah ke tempat yang baik. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Rabbi yasir wa la tu'asir, Rabbi tamim bil khair. Ya Allah, permudahkanlah segala urusan kami ya Allah. Janganlah disukarkan segala urusan harian kami ya Allah. Urusan hidup, urusan mati, urusan di alam barzah, urusan di mahsyar ya Allah, permudahkanlah ya Allah. Jangan disukarkan ya Allah. Wa Rabbi tamim bil khair, ya Allah, sempurnakanlah segala urusan kami dengan dalam keadaan kebaikan, dalam baik ya Allah, dalam sempurna ya Allah. Bantu kami menyempurnakan urusan kami dengan terbaik ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Fatah, ya Alim ya Allah. Kami mohon kepadamu satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa yang mana siapa yang berduka cita, insya-Allah akan diangkat duka citanya. Siapa dalam kesempitan hutang, maka akan diberikan kelapangan. Siapa yang ditimpa bebanan hutang akan dibantu oleh Allah untuk membayarinya. Dan doa ini ya Allah terkandung di dalam susunan Al-Maqsurat, yang merupakan doa yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi SAW ajarkan kepada seorang sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, wa na'udzubika minal ajzi wal kasal, wa na'udzubika minal jubni wal bukh, wa na'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Ya Allah, kami mohon perlindungan, kami mohon dijauhkan ya Allah, kami mohon diselamatkan ya Allah daripada perasaan duka cita dan perasaan resah gelisah ya Allah. Kami mohon perlindungan daripada-Mu ya Allah, daripada perasaan lemah dan juga sifat malas ya Allah. Kami mohon kepada-Mu ya Allah daripada sifat bakhil, kedekut, dan juga daripada sifat pengecut ya Allah. Dan kami mohon kepada-Mu ya Allah daripada bebanan hutang dan juga kekerasan dan kezaliman manusia ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah kehidupan kami di dunia ini baik. Wa fil akhirati hasanah, dan kehidupan kami di akhirat juga baik. Wa qina azabannar, dan lindungi kami, jauhkan kami, selamatkan kami ya Allah daripada azab api neraka. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahil alamin. Amin ya rabbal alamin. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, masya-Allah. Dengan dua doa yang saya bacakan tadi, tiga doa. Semua itu doa daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat, tiga doa, dan salah satu Rabbana atina tu daripada firman Allah dan juga hadis Nabi. Muslimin muslimat, banyak ya persoalan kita terjawab dengan doa. Sebab itu saya suka berkongsi doa. Bila kuliah mesti ada doa. Lepas tu tulis doa.
Sebab apa? Cara saya bantu ramai orang mari mengadu masalah rumah tangga ke, masalah kewangan ke, masalah apa. Sebab manusia ni, kita ni ada satu masalah apa tahu tak? Kita ni lebih kuat berusaha lagi kuat daripada berdoa. Sedangkan Nabi dah sebut, ad-du'a silahul mu'mini, doa adalah senjata orang beriman. Doa adalah senjata orang beriman, muslimin muslimat. Doa ni adalah satu kuasa, adalah satu situasi seorang hamba yang menggunakan kelebihan yang luar biasa, yang menggunakan senjata yang paling ampuh, yang paling terbaik. Digunakan saat meminta dengan Allah, saat memohon perlindungan, saat memohon pertolongan. Dan kalau kita baca semua sirah para Nabi, semua para Nabi kuat berdoa. Sampai tak tidur malam, sampai bengkak mata, bahkan ada Nabi yang sampai buta matanya. Mereka berdoa, para Nabi berdoa dengan penuh khusyuk dan dengan tempoh yang sangat lama. Bila para Nabi berdoa, air mata tanpa henti. Bengkak-bengkak mata. Masya Allah. Sebab itulah saya nak sebutkan pada sahabat-sahabat dan diri saya sendiri, siapa yang banyak berdoa dan berdoa dengan khusyuk dan minta sungguh-sungguh dengan Allah, insya-Allah walaupun dia usaha 10% tapi dia dapat result 100%. Tapi siapa yang lebih banyak usaha, sandarkan sesuatu pada diri dia saja. Sandarkan sesuatu lebih banyak kepada tenaga yang sangat terhad. Masa kita yang sangat terhad, muslimin muslimat. Keupayaan berfikir kita sangat terhad. Kemampuan tenaga kita yang sangat terhad. Subhanallah, yang kita miliki sangat terhad. Apa kita miliki sangat limit, sangat terhad. Tapi yang ada di sisi Allah tidak ada hadnya. Yang dimiliki oleh Allah di sisi Allah tiada batasan. Sebab itulah saya suka sebut orang yang banyak berdoa kemudian diikhtiar. Kalau doa banyak tak ikhtiar, itu menyalahi sunnah, menyalahi fitrah. Itu adalah tanda-tanda lambat lagi doa dia nak makbul. Antara ciri-ciri doanya dah hampir dengan makbul, setelah dia berdoa, dia ada ikhtiar, dia ada usaha. Dia ada ikhtiar, dia ada usaha. Ustaz, minta maaf, dengar suara diorang kecil tu, diorang tak pergi sekolah. Tapi sebab dah lambat sangat. Ataupun kita layan hantar yang kecil diorang tu. Tak perlu tunggu. Kesian sangat kalau tak yang lain. Okey. Minta maaf ya. Telinga ni duk dengar anak yang kecil diorang tu mesti menangis. Wallahualam, mungkin tak settle lagi. Okey. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, Masya Allah. Ingat dia, saya pesan pada diri saya. Buat sesuatu, walaupun hajat tu kecil, banyakkan berdoa, latih diri berdoa. Tak perlu kalau kita tak hafal doa dalam bahasa Arab, doa je dalam bahasa Melayu. Apa yang kita minta dengan Allah. Hajat kita. Bahkan ada ulama kata, mintalah segalanya daripada Allah walaupun garam. Walaupun garam. Garam murah je tuan-puan sekalian, RM1 lebih. Tak susah pun nak dapatkan garam. Pergi kedai. Semua kedai ada jual garam. Kedai 7E pun ada jual. Kedai Speedmart ke. Kan mana-mana kedai runcit Melayu ke, mana-mana mesti garam ni. Mustahil kalau orang kata tak jumpa garam. Antara barang galian, bahan semula jadi yang Allah kurniakan, yang paling murah dan paling banyak di dunia adalah garam. Subhanallah, muslimin muslimat. Itu pun alim ulama sebut, mintalah segala sesuatu dengan Allah walaupun garam. Kalau kita fikir, ini memang ada muslimin muslimat. Kita dah belajar dalam bab-bab terdahulu. Itu yang saya kata. Hari ini siri yang ke-145. Kalau campur, kalau saya setiap hari saya akan ada ceramah lain. Setiap hari paling kurang saya ada 2 ceramah. Satu ceramah yang kita buat ni, ini anjuran kami sendiri. Ini adalah ikhtiar kita sendiri, muslimin muslimat. Ini bukan ada siapa-siapa jemput ke apa ke. Lepas tu, Masya Allah, saya akan ada satu lagi ceramah, sama ada petang ataupun malam. Bayangkan ya, 2 kali sehari ceramah. Saya adalah sejenis penceramah. Jenis saya adalah, saya jarang mengulangi kecuali perkara itu sangat diperlukan. Maksudnya saya perlu banyak membaca. Saya perlu banyak study, murajaah. Supaya saya tak nak para yang hadir ini dengar benda yang sama. Tapi banyak situasi kita kena mengulangi sebab perkara itu perkara yang berkait. Masya Allah. Tuan-puan sekalian, saya nak bagi kita faham. Contoh ya, jika kita kuat berdoa, kita banyak berdoa, kita usaha kita itu, dia punya kesan tu
Maksud dia punya hasil tu, Masya Allah, di luar jangkaan. Berbeza dengan orang, contoh dalam bab dia didik anak, dalam bab dia nak dapat kasih sayang suami, dalam bab dia nak dapat maksudnya bisnes dia maju, dalam bab kerja di pejabat, dalam urusan apa pun, urusan masak, urusan pergi beli barang, urusan apa pun muslimin-muslimat, umumnya subhanallah, tapi dia kurang berdoa. Dia lebih sandarkan kepada kemampuan dirinya, kepada kudrat yang dia ada. Faham ya? Kudrat kita terbatas, kemampuan kita terbatas. Kita tak nampak apa yang berlaku besok, tapi Allah dah tahu segalanya. Kita tak tahu orang macam mana yang kita berhadapan ni. Kita tak boleh kontrol orang, Allah boleh kontrol. Kita tak boleh kontrol orang yang kita berurusan. Kita tak boleh kontrol anak, bahkan kita tak boleh kontrol diri kita. Kadang-kadang kita tak kenal diri kita, tapi Allah Maha kenal kita. Sebab itu bila kita baca Asmaul Husna, kita dapati semua yang berkait dalam hidup kita memang diuruskan oleh Allah. Kalau kita baca nama-nama Allah Asmaul Husna itu, semua diuruskan oleh Allah. Kita tidak ada daya, la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan tidak ada upaya, melainkan semuanya datang daripada Allah. Sebab itu kita kena ubah. Bila Nabi kata ad-du'a silahul mu'minin, doa itu adalah senjata bagi orang beriman. Dan Nabi bersabda lagi, ad-du'a mukhul ibadah, doa itu adalah kepalanya ibadah. Masya Allah. Kenapa solat itu sendiri maksudnya doa? Kalau di sudut bahasa, perkataan as-salah maksudnya adalah ad-du'a, doa. Daripada awal start Allahu Akbar sampai bagi salam Assalamualaikum warahmatullahi, salam sudah solat tu, semuanya adalah bentuk doa kita kepada Allah. Cuma khusyuk atau tidak, faham atau tidak. Subhanallah. Jadi selepas ini, contoh ada orang minta untuk dapat jodoh. Saya berdoa untuk dapat suami yang baik daripada sekolah menengah lagi. Awalnya Ustazah mula, saya syukur. Sebab yang suruh saya berdoa sungguh-sungguh adalah seorang guru. Seorang ustazah. Sekarang ni kalau saya jumpa orang muda walaupun sekolah menengah, ibu bapa suruh doa. Ustazah tolong doakan anak, saya akan doa. Secara ringkas, ya Allah jadikanlah anak ini anak yang penyejuk hati, penyejuk mata ayah bondanya. Seorang anak yang soleh dan solehah ya Allah. Dan kurniakanlah baginya pasangan yang baik. Lepas tu kan, Masya Allah, setengah ibu bapa dia akan kata apa? Ustazah, anak saya bersekolah menengah. Dia cakap macam tu. Kadang budak tu sendiri jawab, Ustazah, saya bersekolah menengah, saya pun tingkatan 3. Kan? Saya pun akan cakap, saya kata, subhanallah, kamu dah kena doa daripada sekarang. Ibu bapa kena doa supaya anak dapat pasangan yang baik dan ibu bapa dapat menantu yang baik daripada sekarang. Anak sekolah rendah ke, anak sekolah menengah ke, subhanallah. Masya Allah. Sebab apa muslimin-muslimat? Ada orang berusaha lah nak dapat suami yang baik sikit-sikit, tapi kurang berdoa. Masya Allah, banyak ujian dan cabarannya. Banyak ujian dan cabaran. Jadi, bila kita buat sesuatu cuba hari ni, walaupun rutin biasa, Ustazah rutin biasa takkan nak berdoa juga? Ya, itulah cabarannya. Bila kita buat sesuatu rutin biasa, kita dah buat benda yang orang kata pejam mata pun boleh buat. Perasan tak? Kita mula tidak menyertakan Allah dalam urusan kita. Kita mula melalui kehidupan ini tanpa rasa memerlukan Allah. Itu yang ujian yang paling berat. Contoh ya, hari ini kita buat rutin biasa je, pagi sampai malam. Saya sangat risau bila buat rutin biasa. Kebimbangan saya sebagai hamba Allah adalah saya mula merasakan tidak memerlukan Allah dalam harian. Sebab semua berjalan lancar. Walaupun tak doa pun lancar. Walaupun tak doa pun semua berjalan dengan baik. Masya Allah. Tapi ada hari saya melalui dengan sedar, saya buat sesuatu dengan doa. Subhanallah, saya mulakan sesuatu dengan doa. Contoh hari ini, ya Allah pemudahkanlah segala urusanku hari ini. Saya sebutkan urusan saya nak buat apa. Suami dah bagi tahu dah hari ini urusan apa. Saya pun dah bagi tahu suami saya hari ini nak buat apa. Suami pun dah bagi tahu. Lepas tu, ya Allah Rabbi yasir wala tu'asir Rabbi samin bil khair. Ya Allah permudahkanlah ya Allah, jangan disukarkan ya Allah, dan sempurnakanlah segala urusan kami itu dengan sempurna. Lepas tu senaikan ya Allah, ada urusan pergi bank, ada urusan pergi tabur haji, ya Allah ada urusan sekian, urusan itu. Ada banyaklah list urusan hari ni. Kalau tengok masa sempat tak nak diuruskan. Tetapi dengan doa, subhanallah, urusan yang kita list tu dapat diselesaikan dengan baik. Sebab banyak juga urusan kita selesai tapi bukan dengan sempurna. Selesai tapi bukan dengan terbaik. Bagaimana Allah bantu kita? Allah permudahkan.
Kalau nak dapat parking senang. Lepas tu beratur tak panjang. Contohlah, jumpa pula pegawai yang tepat. Yang kita pergi, terus orang tu memang orang yang tepat. Dia tak cuti ke apa ke. Subhanallah, muslimin muslimat. Allah beri kita ilham. Itu yang saya sebutkan. Seorang ibu menguruskan rumah tangga. Kalau kita letak pada kudrat, kita akan stres. Kita akan emosi. Kita akan rasa susah kerja jadi seorang ibu ni. Susah jadi isteri ni. Waktu sama kerja dan sebagainya. Tapi dengan doa muslimin muslimat, subhanallah, sebab tu saya kata, saya pesan pada diri saya dan tuan-puan sekalian, kita tidak mampu mengawal apa saja, tapi usaha boleh. Usaha tu ada. Kita tak mampu nak mengawal di luar. Jiran, kawan-kawan tempat sekerja, bos, parking, apa lagi? Semua tu kita tak mampu nak mengawal. Kita boleh kontrol diri kita lah. Kontrol macam mana? Berdoa dengan Allah. Pemudahkan urusan kita. Antara doa yang selalu dibaca, doa apa muslimin muslimat? Yang selalu kita share ketika live, ketika kuliah Riyadhus Shalihin, apa dia? Doa Ashabul Kahfi. Doa Ashabul Kahfi tu. Cari surah Al-Kahfi ayat ke-10. Rabbana atina min ladunka rahmah. Ya Allah, kurniakan kepada kami dari sisimu rahmatmu. Rahmat Allah ni pertolongan Allah. Bantuan Allah, perlindungan Allah, itu masuk rahmat. Rahmat tu umum. Pertolongan Allah, jalan keluar daripada Allah, ilham daripada Allah. Wahayyi lana, dan sempurnakanlah bagi kami min amrina, dalam setiap urusan kami. Amrina tu fi'il jamak. Jamak ni semua, segala urusan kami. Rasyada, petunjukmu yang jelas. Masya Allah, pertolongan Allah. Doa Ashabul Kahfi tu, ayat yang ke-10. Kalau siapa ikut kuliah Riyadhus Shalihin, automatik kita akan baca doa tu. Tapi cuba belajar baca doa dengan khusyuk. Masya Allah, muslimin muslimat, mudah-mudahan terjawab. Lepas ni banyakkan berdoa. Hasil kita mungkin hanya 20%, tapi result dia 80%. Tapi siapa yang banyak sandarkan pada kudrat, berdoa sikit, contohlah berdoa 20%, usaha 80%, mungkin result 40% ataupun 20%. Subhanallah. Tapi bila kita kuat berdoa, kita baru usaha sikit, insya-Allah. Usaha tak banyak, kita tak lelah, kita tak letih sangat hidup ni, kita tak lelah sangat, kita tak susah sangat nak buat urusan. Sebab apa? Kita dah mula dengan doa. Doa itu usaha juga. Tapi siapa yang berdoa tanpa usaha, itu adalah satu bentuk, itu bukan bentuk tawakal, dan itu bukan bentuk doa yang sebenar. Orang yang berdoa dengan Allah, dengan ikhlas, dengan khusyuk, ciri-ciri mereka adalah mereka akan berusaha selepas itu. Kalau tak ada usaha, maksudnya doa dia tidak ikhlas dengan Allah. Dia tak doa sungguh-sungguh. Antara ciri-ciri doa yang dimakbulkan Allah adalah Allah berikan kemampuan untuk berusaha selepas itu. Ataupun kita sendiri, maksudnya kita berusaha tu kemampuan daripada Allah lah. Masya Allah. Kalau duduk diam lepas berdoa dan tak ada usaha, jauh lagi lah doa tu nak makbul. Doa tu tak makbul bukan kerana Allah tak makbulkan, tapi kerana kita yang menjadi penghalang kepada doa tu tak makbul. Siapa doa nak dapat jodoh, usahalah. Walaupun perempuan, usaha untuk berkenalan. Kalau tidak ada orang nak mulakan perkenalan, mungkin orang segan dengan kita. Doa nak boleh jodoh, usahalah untuk perbaiki diri, menjadi wanita yang boleh dijadikan seorang isteri. Usaha. Mungkin yang menghalang adalah dari sudut penampilan fizikal. Usahalah untuk ubah. Betul saya cakap ni, usahalah untuk ubah. Ada orang kan, saya doakan semoga dikurniakan suami yang soleh. Dia kata, alah Ustazah, siapa yang nak dengan saya macam ni Dia cakap macam tu kan. Siapa nak dengan saya macam ni? Saya kata usahalah. Kalau kamu rasa penampilan fizikal kamu ini yang menghalang daripada lelaki untuk jadikan kamu isteri, usaha, perbaiki. Subhanallah, Allahu Akbar. Sebab apa tuan-puan sekalian? Ramai isteri yang datang mengadu dengan saya sebab saya melihat perubahan, saya melihat benda ni realiti. Ustazah, sejak saya dah bersalin, minta maaf ya, jangan kecil hati orang perempuan, minta maaf sangat, jangan kecil hati. Oh, lepas saya bersalin Ustazah, saya bukannya ni, saya mengandung dan beranakkan anak suami saya. Bukan orang lain pun. Saya tahu badan saya dah naik macam ni, gini. Dah metabolisme saya dah ganggu saya gini kan. Lepas tu suami saya ada hubungan dengan wanita lain, begini. Saya kata, ya, kita bagi sokongan. Saya kata, ya Allah puan, insya-Allah mudah-mudahan suami kembali semula. Lepas tu contoh saya, kenapa Encik? Contoh kan kita bagi semangat je lah. Kita bagi semangat. Dah lama tak jumpa balik.
Puan, lainnya. Ya Ustazah, Alhamdulillah. Ustazah, saya nak cerita sikit. Contoh, ya cerita. Ni contoh, jangan kecil hati. Ustazah, saya nak cerita sikit. Saya sebenarnya dah berpisah. Ingat tak dulu saya cakap gini-gini, ya. Suami saya nikah lain, gini tinggalkan saya. Lepas tu, saya nekat Ustazah untuk saya jaga badan saya. Saya ni macam-macam saya buat, bersenam, saya jaga makan, begini-begini. Sehingga saya jadi diri. Sekarang ni suami saya dah terhegeh-hegeh balik. Saya kata dekat wanita ni, alangkah baiknya jika puan jaga diri puan sebagaimana yang suami inginkan sebelum perkara ini berlaku. Saya sebut tu bukan kalau-kalau. Maksudnya, ini pengalaman saya handle masalah rumah tangga, kes-kes rumah tangga. Saya faham orang perempuan memang suka dimanjakan dengan ayat. Orang perempuan suka dimanjakan dengan ayat. Orang lelaki tolong sedar diri isteri masing-masing, ini ayat. Orang perempuan suka. Kan, kena terima hakikat isteri itu berubah sebab mengandung, sebab melahirkan, sebab sekian-sekian. Isteri itu sekian-sekian, isteri ni gini-gini-gini. Hargailah, terimalah seadanya. Tapi hati-hati, pandangan mata lelaki ini, dia boleh hargai isteri, dia boleh sekian-sekian. Tetapi, tarikan di luar itu sangat kuat. Tarikan di media sosial sangat kuat. Dan memang ada wanita kata, saya tak suka sangat kalau orang komplain isi-isi orang yang dah banyak berkorban. Ya, saya pun tak suka orang komplain. Muslimin, muslimat, subhanallah, baru ni kan kami pergi ziarah Ustaz Azhar Idrus. Saya nak share sebenarnya video hari ni, insyaAllah. Share video 3 hari lepas kan, macam tu 3 hari lepas kami pergi ziarah jalan raya ke rumah Ustaz Azhar Idrus kali pertama. Sebelum tu jumpa-jumpa dalam program saja. Lepas tu kan Ustaz Azhar kan umurnya dah 50 lebih kan, 55 ke belum 50 lebih kan Ustaz? Lebih kurang. Tapi badan dia sihat, cergas. Dia turun naik tangga tu laju, naik turun tangga. Sebab subhanallah, lepas tu isi dia kata rutin Ustaz sangat sibuk. Ustaz study, Ustaz membaca, Ustaz banyak murajaah. Lepas tu orang datang rumah non-stop. Saya kata penatnya. Dia kata ya, orang datang macam hajat. Orang datang je kat rumah Ustaz. Ustaz macam tak ada rehat. Saya pun tanya, Ustaz, apa rahsia kecergasan dan macam mana Ustaz boleh maintain? Sebab badan maksudnya boleh maintain dengan tenaga dengan ni. Ustaz kata, kita makan sedap boleh, tapi jangan makan banyak. Tu je kena jaga. Sebab memang hadis Nabi sebut pasal makan ni, tidak ada kantung yang lebih dahsyat diisi oleh perut manusia adalah oleh perut manusia dalam diri manusia, tidak ada kantung yang lebih teruk, lebih buruk diisi oleh manusia melainkan perut dia. Subhanallah, muslimin muslimat mati Allah sekalian. Saya sebutkan begini, saya nak bagi motivasi, semangat kepada wanita-wanita di luar sana. Sama ada kita umur berapa pun, kita beranak berapa orang pun, saya mengandung 9 kali. Ustazah pernah naik, saya pernah naik. Tuan-puan sekalian, kalau orang tanya, okey, Ustazah pernah masa berat badan, Ustazah pernah naik? Ya, pernah. Masa mengandung, masa remaja, masa sekian-sekian. Tapi saya ada disiplin untuk jaga kesihatan diri. Kalaulah berat tu lebih berat daripada berat badan yang saya nak, kita tahu kecergasan badan kita. Contoh, kalau saya tidak boleh lebih 55. Kalau lebih, saya rasa badan saya lebih berat untuk ibadah, untuk bergerak. Kalau lebih, saya akan lebih kuat untuk bersenam dan saya kontrol makan. Kontrol makan. Makan sedap boleh, tapi makan portion sikit. Sikit-sikit. Itu latihan. Banyakkan minum air dan kita rutinkan puasa. Subhanallah. Kalau tak jaga, memang tak boleh nak maintain. Tapi ada wanita yang tak makan banyak, tapi badan tak boleh dijaga. Sama juga lelaki, tak makan banyak tapi badan tetap naik. Yang ini saya sangat sarang pergi jumpa doktor. Kena jumpa doktor. Sebab apa? Masalah obesiti, masalah berat badan yang lebih daripada sepatutnya kita perlu ambil ia sebagai satu perkara yang serius. Sebab ia akan jejaskan kesihatan. Kolesterol, jejaskan jantung, jejaskan banyaklah buah pinggang dan sebagainya. Jadi muslimin muslimat, kalau siapa yang nekat pada tahun ini untuk dapat berat badan yang seimbang, saya doakan anda berjaya dan kena istiqamah dan kena usaha bersungguh-sungguh untuk capai. Kalau siapa yang saya jumpa ramai juga, saya makan sikit, saya ni tapi macam ni lah kan, sebab keturunan, sebab metabolisme.
Saya kata pergi jumpa doktor. InsyaAllah doktor ada cara. Dia akan cek darah dulu, dia akan cek. Mungkin dia akan beri saranan-saranan, mungkin kena adalah dia akan cek kan tahap metabolisme kita dan dia akan bantu apa yang perlu. Dan saya minta sangat sahabat-sahabat, tolong jangan makan ubat-ubat, produk-produk kurus-kurus, sangat bahaya untuk buah pinggang. Saya dah jumpa ramai yang merana sebab nak kurus-kurus ni, nak turun berat badan ni, merana, sakit buah pinggang sakit apa. Sungguh, sebelum kita cuba produk-produk tu, kan makanan-makanan macam tu, pergi jumpa doktor dulu, konsult dengan doktor. Pergilah, hospital kerajaan pun bagi. Ayah saya pernah, masa arwah ayah saya dulu masuk ward, lepas tu satu bilik dengan orang overweight untuk ni, overweight yang berlebihan sangat. Mungkin 200 kilo kot, 200 kilo. Lepas tu dia datang, rupanya dia pun nak buat ada satu, maksudnya satu prosedur untuk membuang lemak dan untuk meningkatkan metabolisme. Dia ada susu spek, semua ditanggung oleh kerajaan. Maksudnya bawah hospital kerajaan pun ada pakar-pakar, ada doktor-doktor yang boleh membantu untuk kita turunkan berat badan dan dapat berat badan yang seimbang. Subhanallah, Allahu Akbar. Jangan kecil hati ya perempuan. Saya nak sebutkan, Masya Allah, ramai yang semangat selepas apa? Lepas perkara buruk berlaku. Contoh, selepas penceraian berlaku, selepas pandangan mata, memang salah. Saya bukan bela lelaki ni. Ustazah bela lah lelaki buat alasan curang tu sebab isteri dah berubah bentuk badan. Tak, saya tak bela. Saya tak sokong. Dan perbuatan itu juga perbuatan yang buruk. Tapi ramai wanita yang mula fras, mula geram, mula sedih, mula kecewa, mula terjatuh dan bangkit semula selepas peristiwa buruk, peristiwa hitam berlaku. Kita tak nak macam tu. Lebih baik kita sendiri jaga diri kita, kan, kita ubah gaya hidup dan gaya pemakanan. Ustazah ni kan tak baca hari ni kitab. Ustaz tu kan duk tengok-tengok. InsyaAllah sebab hari ni kan lepas 10 hari. Janganlah marah ya, saya tak baca kitab hari ni. Esok kita baca kitab. Hari ni mukadimah. Orang kata warming up. Kan, nak panas enjin. Tapi sebelum penutup, saya nak cerita juga satu kisah. Hari tu, suami bawa pergi berjalan ziarah rumah kawan baik dia. Ni cerita hari raya ni. Ni kan mood raya lagi. Rumah kawan baik dia. Masya Allah. Dah lama tak jumpa kawan baiknya, kata dah belas tahun tak jumpa, tapi baik sangat masa belajar universiti dulu. Sama-sama naik bas, sama-sama gitu gini macam-macam. Dia adalah anak sulung lelaki. Tak, anak sulung lelaki, betul. Anak kedua tapi anak sulung lelaki. Ia ada kakak seorang lagi. Masya Allah. Ringkas cerita, yelah saya pergi petang raya. Lepas tu yelah mereka excited lah, ada beradik pun datang, adalah gini. Yang saya nak cerita adalah banyak. Saya sebenarnya nak cerita beberapa siri daripada pertemuan tu. Masya Allah. Kawan baik suami saya ni seorang lelaki yang sangat menjaga adik-beradiknya. Sampai adik-adik boleh menangis. Ni berkumpul ni adik-beradik. Mak ayah mereka dah meninggal. Mak baru saja meninggal. Mak baru saja meninggal dalam berapa tahun ke? Tahun lepas. Saya tak ingat lah. 3 tahun lepas ibunya meninggal. Betul lah? Ibunya meninggal dalam perjalanan balik daripada masjid. Umur dah 60 lebih, naik motor. Setiap kali pergi masjid 5 kali sehari pergi masjid. Naik motor. Seorang sendiri. Masya Allah. Perjalanan balik selepas solat subuh, ada jatuh macam mana, lepas tu meninggal. Subhanallah, muslimin muslimat. Sebelum saya cerita pasal kawan baik ni, saya cerita pasal mak ni. Anak-anak ni cerita, dia kata menantu, walaupun ibu bapa dah meninggal, tetapi anak, menantu, cucu semua masih berkumpul di rumah. Saya kata ini sangat pelik. Sebab apa? Biasanya kalau ibu ayah dah tak ada, anak adik-beradik jarang berkumpul. Sebab berkumpul ni di Terengganu, di Besut ya, berkumpul di Besut. Saya tanya, ini duduk mana? Ini duduk Sungai Buloh. Ini ada duduk daripada Perlis, ada duduk KL. Maksudnya jauh-jauh berkumpul juga. Dia kata kami berkumpul dengan kerana kekuatan arwah ibu dan ayah kami. Walaupun mak ayah dah tak ada. Lepas tu kan, biras ni berkumpul masa tu sebab mereka ramai adik-beradik lelaki. Jadi masa saya makan laksa tu, dekat meja tu semua ipar-ipar. Lepas tu mereka kata, kami ni biras. Kami bukan adik-beradik, ini biras, ini biras. Maksudnya ipar-ipar berkumpul satu meja dengan adik-beradik perempuan. Lepas tu seorang biras kata, Ustazah, Alhamdulillah, kami ni biras-biras,
Alhamdulillah kami harmoni, kami baik, kami rapat. Yang ni puji Biras, dia baik sangat. Ni pun puji ni baik, ni baik. Lepas tu seorang kata, Ustazah, kami semua jadi rapat dan baik sebab arwah mak kami. Maksud arwah mertua, arwah mak. Saya pun kata, macam mana arwah mak? Macam mana, boleh cerita sikit? Sebab meninggal pada pagi Jumaat. Arwah mak ni, mak mertua mereka ni, adik-beradik semua dan 10 orang Tak ingat lah. 10 orang adik-beradik. Ramai. Dia cerita, arwah mak kami ni Ustazah, mertua yang sangat terbaik. Mereka terima kami sebagai menantu seadanya dan selapang dadanya. Seada dan selapang dada. Saya kata maksudnya macam mana? Saya kahwin dulu, saya tak pandai masak. Tapi mak mertua tak pernah kata apa. Bahkan mak mertua kata tak apalah, tak pandai masak. Duduklah buat apa-apa, tengok TV pun tak apa. Ustazah, saya sedar. Saya mula kahwin, saya malas. Saya buat hal saya tengok TV, saya duduk dalam bilik. Tapi mak mertua tak pernah jadikan itu satu perkara yang buruk. Lepas tu ni pun cerita, Ustazah, saya gini-gini. Subhanallah, mak mertua ni tak pernah macam cerita, contoh, saya tahu saya ada kekurangan. Tak pernah cerita dekat yang ni tentang tak puas hati dengan menantu ni. Cerita kat menantu ni dengan ni. Ataupun tak puas hati cerita dekat suami kami. Contohnya panggil suami kami ke tak puas hati. Subhanallah, mak mertua yang sangat terbuka dan berlapang dada. Lepas tu dia kata, Ustazah, tetapi ada kekuatan mak mertua kami. Dia kata mak mertua kami ni dan anak-anak pun bercerita, mak kami Ustazah pukul 3 pagi dah bangun. Saya kata, buat apa 3 pagi awal sangat? Kami akan dengar dia mula baca Quran pukul 3 pagi dah bangun baca Quran. Dan itulah rutin emak kami. 3 pagi dah bangun baca Quran, 3 hingga 4, 4 hingga 5, campur solat. Lepas sebab itulah mak dia rutin solat berjemaah di masjid di surau. Dan saya ni kan tengok hubungan rapat adik-beradik ni bila saya pergi kan. Dia kan berkumpul semua adik-beradik, siap bagi mic suruh saya ceramah. Kan dengan isteri masing-masing, dengan anak-anak, dengan harmoni, penuh kasih sayang. Masya Allah. Dan dia dapat ibu yang solehah ni, dia dapat apa? Seorang anak lelaki. Sampai adik-adik bagi tahu apa? Ustazah, abang kami ni namanya Abang Jo. Abang Jo kami ni, dialah ibu dan ayah kami. Yang cakap macam ni, adik lelaki yang dah kahwin, ada anak. Umur pun dah 30 lebih. Yang Abang Jo, abang yang kedua ni, abang sulung ni, maksudnya mereka 10 orang adik-beradik kan. Abang Jo ni, ini cerita orang lain, bukan adik-beradik kami ni. Abang Jo ni umur dah sama baya dengan suami saya, umur 41, umur 42. Adik lelaki ni boleh cakap apa? Ustazah, Abang Jo ni ibu dan ayah kami. Sambil menangis. Bayangkan, seorang lelaki dah kahwin, dah ada anak, ada isteri sebelah dia, boleh menangis bila sebut, Ustazah, Abang Jo ni ibu dan ayah kami. Saya mula fikir apa? Macam mana seorang lelaki yang sangat bertanggungjawab sampai adik memperakui bahawa abang dia sangat terbaik. Dan saya terus terfikir bagaimana ibu ayah mendidik anak sampai dapat anak yang bagus macam ni. Lepas tu adik-adik bercerita pasal abang. Abang duduk ni, abang senyap, senyum-senyum. Ustazah tahu tak? Pasal urusan sekolah, daftar masuk sekolah, semua urusan sekolah Abang Jo uruskan. Sampailah isi borang universiti, pilih kos universiti, semua Abang Jo uruskan. Lepas tu kakak pula bercerita. Nombor 1 kakak, nombor 2 adik anak lelaki ni, namanya Abang Jo. Kakak pula bercerita, Ustazah, saya memang paling sulung, saya kakak. Kakak ni umur 45 ke, tua lagi lah. Anak kakak ni ada 7 orang. Subhanallah. Sampai daripada Perlis. Dia pun duduk. Baru sampai. Masa saya sampai tu dia baru sampai. Dia pun cerita, Ustazah, adik saya Jo ni lah yang uruskan saya juga. Isikan borang masuk universiti, uruskan itu, uruskan ini. Dan kalau untuk makluman Ustazah, sampai saya nak masuk kerja, saya dah habis belajar, isi borang untuk mohon jadi guru sampai kerja. Adik-adik pun cerita, betul Ustazah, yang urus sekolah, masuk kolej, masuk universiti, sampailah kerja, Abang Jo ni uruskan. Saya tak tahu kalau dia kata, sebab itu kami cakap Abang Jo kami ni, ini kawan baik suami saya. Jo ni ada kawan baik suami saya. Abang Jo ni ibu dan ayah kami. Saya terus fikir, hebatnya ibu ayah ni.
Macam mana boleh didik seorang anak lelaki jadi sangat bertanggungjawab dan sangat penyayang. Dia pun belajar juga sampai universiti dan dia pernah sakit 2 tahun, menghilangkan diri sampai keluar daripada rumah, mak ayah tak boleh jumpa. Abang Jo ni pernah sakit sampai dibuat pengumuman dalam surat khabar. Buat pengumuman dalam surat khabar. Hilang, menghilangkan diri, sakit, tekanan jiwa. Ketika lepas dah habis dah universiti. Itu ujian Abang Jo. Nanti saya cerita balik. Sebab semua orang tak tahu ni cerita siapa kan. Tapi cerita ni dapat, saya pergi beraya, saya seronok sebab dapat pengajaran. Tapi saya nak cerita apa? Ibu yang hebat ni, dia tidak perlu banyak pun berusaha dalam mendidik anak, menantu, cucu. Saya cerita apa tadi? Menantu-menantu semua baik-baik kan? Menantu rapat, menantu baik-baik, tak bergaduh. Walaupun arwah ibu dan ayah mereka telah lama meninggal, tetapi mereka bersatu hati. Mereka rapat, boleh kumpul. Kata kami rapat Ustazah. Saya fikir, okey, Abang Jo ni seorang anak yang sangat baik daripada kecil lagi. Sampai sekolah menengah, sampai universiti, dia uruskan sekolah-sekolah anak. Maksudnya ibu bapa ni dah dapat pembantu. Walaupun anak ramai, tapi yang membantu urusan mereka adalah seorang anak lelaki yang kedua, yang dipanggil Jo ni. Dan bagaimana ibu yang hebat ni dapat anak macam ni. Lepas tu saya mula fikir apa? Orang zaman dulu tak banyak skill parenting. Mereka mendidik anak dengan apa sekadar ilmu yang mereka tahu. Orang zaman dulu didik anak tak macam hari ni. Hari ni banyak sangat kursus-kursus parenting tu parenting ni. Hari ni ceramah banyak. Zaman mak-mak kita tak ada ceramah. Ustaz-ustaz pun ngajar Al-Quran, fiqh. Tak ada tip-tips ni. Subhanallah. Tetapi mereka, ibu yang hebat ni mendidik anak dengan Al-Quran. Mereka cerita, Ustazah, sepanjang saya kahwin dengan suami saya dah tahun belah-belah tahun, arwah mak ni pukul 3 pagi dah bangun baca Quran. Dah dengar suara dia baca Quran. Dia sangat jaga solat waktu, di awal waktu mesti di masjid. Saya kata sebab itulah rahsia kenapa ada seorang anak yang kedua ini yang sangat bertanggungjawab. Walaupun setelah mak ayahnya meninggal, tetapi anak adik-beradik ni kata apa? Ustazah, sampai sekarang anak saya nak masuk universiti, Abang Jo yang bantu uruskan. Pilihkan kos, bagi cadangan. Sampai suami saya, ni seorang wanita, adik-beradik perempuan cerita ni. Sampai suami saya sendiri minta saya rujuk Abang Jo. Anak nak masuk universiti mana, nak ambil kos apa. Saya kata banyaknya pahala. Saya terus teringat hadis Nabi SAW yang kita belajar, yang kita baca. Okey, nanti. Kitab tu ada dalam kereta. Yang mana Nabi SAW bersabda. Nabi kata, sesungguhnya barang siapa yang diakui kebaikan dan kesolehannya oleh 3 orang, maka dia pasti akan masuk syurga. Tapi masa petang raya tu, kebaikan seorang abang ini diakui oleh semua adik-beradik. Yang ini cerita, ya Ustazah, Abang Jo ni memang terbaik. Dialah yang jaga kami masa kecil, dia uruskan. Yang ni pula cerita kebaikan abang ni. Ini cerita. Hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, barang siapa yang diakui kebaikannya oleh 3 orang Muslim, maka dia pasti akan masuk syurga. Lepas tu ada seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau diakui oleh 2 orang? Jika diakui 2 orang pun ya. Maksudnya bukan diakui baik dari sudut ni, dari sudut dunia saja. Tapi Nabi sebut, jika diakui kebaikannya, orang akui. Sebab tu kadang-kadang kan kita tengok orang meninggal dunia kan, ada orang kata saya menjadi saksi, dia seorang kakak yang baik. Saya menjadi saksi dia seorang abang dan adik-beradik yang baik, yang selalu ingatkan pasal akhirat contoh, yang selalu ingatkan pasal syurga neraka, yang selalu menegur kesilapan kami dan sebagainya. Muslimin muslimat, masuk baik ni bukan hanya yang tabur-tabur duit ya, bukan baik belanja-belanja makan tu. Baik dari sudut dari sudut urusan tanggungjawabnya dunia dan juga akhirat. Nabi sebut barang siapa yang diakui kebaikannya oleh 3 orang Muslim, maka dia pasti akan masuk syurga. Pada petang Syawal yang barakah itu, saya menyaksikan bagaimana adik-beradik memperakui kebaikan seorang abang. Dan bagaimana pada diri abang yang baik itu cerminan ibu ayah yang sangat baik. Dan saya tak dengar cerita ayah dia, saya duduk dengar cerita ibu dia je. Ibunya kekuatannya rapat dengan Al-Quran. Kemudian kekuatan ibu ni apa dia? Seorang yang, bila orang yang kuat baca Quran, banyak baca Quran, jiwanya lapang. Dia tidak terkesan dengan sikap buruk menantu, sikap buruk anak, sikap buruk sekian-sekian. Sebab hatinya sangat kuat dengan Al-Quran.
Dia kata akhirnya Ustazah, menantu-menantu cerita, kami ni asal perangai malasnya, saya langsung tak pandai masaknya, buat hal sendirinya. Kami berubah sendiri. Dia berubah dengan apa? Allah. Allah yang ubah. Tapi bayangkan ya, kadang-kadang mertua ni kalau tegur menantu mula masam muka. Walaupun dengan cara yang baik. Mak nak tegur sikit ni, kamu kalau balik rumah janganlah berkurung dalam bilik, kamu jangan ni. Walaupun mak tu lemah lembut macam mana pun, namanya mertua, anak ni boleh kecil hati, boleh dia pusing cerita, boleh jadi tak seronok balik rumah. Nak kata ujian ni menantu mertua ni bukan mudah. Masya Allah, tegur sikit melenting, tegur sikit tak nak balik. Nak kata sebab apa? Menantu ni adalah anak orang lain yang tidak pernah disentuh dan tidak pernah dididik oleh kita. Jadi sangat mencabar kalau kita nak tegur menantu ni anak orang lain. Tak boleh buat macam anak sendiri ya. Kita yang beri makan, kita besarkan, kita memang ada kebebasan dengan anak kita. Tapi untuk anak orang lain, walaupun menantu, kita sangat, ini satu situasi yang sangat mencabar. Tapi sebab saya kata tadi, ibu ni dengan Al-Quran. Sebab itu muslimin muslimat mati Allah sekalian, kadang-kadang bila kita fikir sebagai muhasabah, kenapa ujian kita berulang-ulang? Kenapa hidup kita macam susah? Kenapa sempit? Kenapa? Jawapannya ada pada hubungan kita dengan Al-Quran. Hubungan kita dengan Al-Quran. Muslimin muslimat, Ramadan hari tu kita banyak baca Quran. Kita paksa diri. Syawal, ramai lagi yang sampai hari ini belum buka Al-Quran. Syawal, ramai lagi sampai hari ini tak pegang Al-Quran. Itulah hakikat hubungan kita dengan Al-Quran. Itulah hakikat. Kedekatan kita dengan Al-Quran itu menjadikan satu kayu ukur kedekatan kita dengan Allah. Nak ukur, nak nilai hubungan kita dengan Allah, tengok hubungan kita dengan Al-Quran macam mana. Sebab Al-Quran itu kalamullah. Subhanallah. Lagi rapat kita dengan Al-Quran, lagi cepat kita dengan pertolongan Allah. Lagi cepat dengan makbul doa. Urusan-urusan kita dipermudahkan. Itu yang saya sebut tadi. Ada orang belajar banyak tip parenting. Subhanallah, anaknya baik, tapi belum tentu baik pada pandangan mata Allah. Belum tentu anak itu kekal baik untuk menjadi muslimah yang solehah, muslim yang soleh, untuk jadi hamba Allah yang beriman dan bertakwa. Sebab penilaian baik manusia hari ini dah berbeza. Anak tu belajar elok, boleh duduk elok, walaupun anak tu berpakaian seksi, yang penting anak tu baik, ibu tu dah puas hati. Subhanallah, sangat mencabar nak mendidik anak ini menjadi hamba Allah yang soleh dan solehah. Itulah ukuran baik di sisi Allah. Ukuran anak itu baik bukan pandangan mata manusia dan penilaian kita semata-mata, tapi bagaimana pandangan mata Allah, bagaimana pandangan Allah, bagaimana pandangan Rasul, pandangan agama terhadap kita dan anak-anak kita. Sebab itu saya sebutkan tadi, seorang ibu yang cerita kisah benar, ibu yang solehah ini, yang sangat jaga hubungan dengan Al-Quran, akhirnya walaupun setelah dia mati, Allah wakilkan seorang abang yang bertanggungjawab, daripada kecil lagi dah bertanggungjawab sampailah sekarang, yang mengukuhkan, yang menyatukan keluarga ni. Masya Allah. Ada cerita lagi pasal keluarga ni. Sebab ada soalan apa, saya akan sambung besok. Ada soalan daripada salah seorang daripada adik-beradik lelakinya tanya, Ustazah, apa tip romantik suami isteri? Akhirnya soalan tu saya suruh masing-masing jawab. Dan masa tu minda saya terbuka. Bila setiap lelaki dan keluarga tu, saya kata saya nak setiap lelaki, setiap adik-beradik yang jawab, apa tip romantik anda sendiri dalam rumah tangga? Maksudnya, biasa kita dengan tip romantik ni daripada penceramah ataupun daripada wanita. Wanita nak macam mana suami tu romantik. Tapi terbuka minda saya daripada keluarga yang sama ni, bila mereka berkongsi tip romantik daripada lelaki. Dan baru saya faham, romantik lelaki dengan romantik perempuan berbeza. Bila mereka kata apa yang mereka buat bagi mereka itu romantik, saya mula faham, oh itu romantik bagi lelaki, bagi perempuan itu tak romantik. Jadi daripada perbezaan pandangan tentang romantik lelaki dan romantik perempuan, kita boleh harmonikan. Kita sambung pagi besok, insya-Allah. Terima kasih semua. Lebih kurang dalam 2000 campur 4.3, jadi 6.3K, 6.2K yang hadir. Subhanallah muslimin muslimat. Saya mohon maaf salah dan silap. Janganlah marah ya. Ada orang marah ni, Ustaz tak baca kitab. Tak apalah, dah lama cuti 10 hari. Jadi kita jumpa kembali ni, warm up dah dulu, panas enjin dulu. Esok kita akan baca kitab. Dan kita akan selitlah kisah-kisah yang sebegini sebagai iktibar, sebagai panduan. Kisah ni bagus, kita bercerita sebab ia benda real. Faham kan? Bila benda real, mudah nak praktik. Daripada teori kadang tak nampak. Tapi bila cerita, benda real, benda tu perkara yang kita boleh
praktikkan, terus dapat hasil. Alhamdulillah, terima kasih. Mohon maaf salah dan silap. Sehingga bertemu lagi pada pagi besok dalam kuliah Riyadhus Shalihin. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Mohon maaf zahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan surah Wal-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim.